Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Business Alternative bersama dengan saya, Nurul Hana Ismail. Saudara, seorang usahawan yang berjaya itu perlulah mentransformasikan mindanya serta punya keyakinan teguh terhadap dirinya sendiri dan apa yang dia usahakan. Hari ini itulah topik perbincangan kita dan bersama-sama dengan saya untuk bercakap tentang hari ini ialah Coach Rosie Haslina Saari, seorang perunding motivasi Smart Rich Success Consultancy. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Kerana sudah bersama kami pada hari ini. Ya. Okey, sebelum kita bercakap tentang membina keyakinan diri serta mentransformasikan minda kita, mungkin kita boleh berkenalan sedikit dengan tamu kita pada hari ini kan. Mungkin Coach Rosie berceritakan sikit siapakah diri Coach Rosie dan apa yang Coach Rosie lakukan untuk membantu usahawan kita di luar sana. Okey, nama saya Coach Rosie Saari dan saya merupakan seorang pakar kuasa minda dan juga perunding motivasi, dan pada masa yang sama saya juga merupakan success coach. Lebih kepada bidang macam mana kita nak menguasai diri, menguasai minda dan juga bagaimana kita nak menjadi seorang yang berkeyakinan, berkarisma. Okey, mungkin sebelum kita cakap pasal mentransformasikan minda dan keyakinan diri, sebenarnya apakah halangan terbesar seorang usahawan itu dalam mindanya? Apa halangan terbesar mindanya itu sebelum mereka mula berniaga? Okey, halangan yang terbesar untuk setiap usahawan sebelum dia memulakan perniagaan yang normal adalah dia punya tidak percaya ataupun sistem kepercayaan lama dia. Sistem kepercayaan dia mengenai sesuatu perniagaan. Seringkali stigma masyarakat bila cakap pasal membina keyakinan diri ni, bila kita nampak seseorang tu yakin bercakap dan sebagainya, ada yang cakap, alah poyalah kau ni. Kan? Kenapa terjadi macam tu? Kenapa kalau kita mula nak menunjukkan satu benda yang positif dalam diri, kita mula nak menampilkan diri yang positif kepada, memberikan aura positif kepada orang ramai, ada saja tanggapan ini yang kadang-kadang merencatkan sedikit kita punya rasa untuk menjadi lebih positif dan bina keyakinan dalam diri kita. Kes ini adalah normal ya, sebab dalam persekitaran kita mostly 20-80 punya rules. 20% adalah orang yang berjaya dan orang yang positif, manakala 80% is the rest, the commoners orang panggil. Maknanya 20% ni adalah orang yang luar biasa dan yang 80% ni adalah orang biasa-biasa yang kebanyakannya mempunyai perception negative thinking dan terlalu banyak block ataupun mental block dalam minda dia yang menghalang dia untuk pergi lebih jauh lagi. Dia sudah set dalam minda dia banyak yang negatif. Bila kita banyak fikir yang negatif, ada banyak blocks, and sebenarnya eventually itu yang menyebabkan kenapa kita tak maju ke depan, sebab perkara tersebut yang sebenarnya menghalang kita untuk maju ke depan, dan mungkin secara tak sedar memang dah tertanam dalam minda kita sedari kecil, ataupun mungkin persekitaran kita semasa kita meningkat remaja, kita pernah mengalami pengalaman tersebut. Kita pernah mendengar orang maybe jatuh dia punya bisnes, mengalami rundum, jatuh. So at the same time kita akan tangkap benda tu dalam subconscious mind kita dan benda tu akan tersimpan sebagai belief kita yang kata okey, kalau buat bisnes is risk, risky lah, susah, senang nak jatuh. So benda-benda tu secara tak sedar tertanam dalam subconscious mind kita dan itu membentuk kita punya mental block. Pendapat Coach lagi, bagaimana untuk kita menembusi blok-blok ini daripada mereka jadi lebih terus tak maju ke depan dalam, terutama dalam perniagaan, yang sentiasa Coach sentiasa memberikan motivasi serta konsultasi kepada mereka ini kan. Saya coaching Okey, soalannya tadi adalah bagaimana kita nak menembusi mental block ni. First, kalau kita nak mengatasi ataupun menembusi apa sahaja, first kita kena kenal dulu. Kita kena selami dalam diri kita, ambil satu masa kita sedang bertenang dalam keadaan silent tu, kita fikirkan secara tenang, because pada masa kita dalam keadaan silent, dalam keadaan relax, minda separa sedar kita berfungsi dengan sangat efektif. Dan sebenarnya minda separa sedar ni ada satu minda yang bijaksana dan mempunyai jawapan kepada pelbagai persoalan yang kita nak tahu jawapannya. Apa saja persoalan. Contoh, kenapa aku tak maju ke depan? Sebenarnya apakah kekuatan aku? Apakah yang menghalang aku daripada pergi lebih jauh? Sebenarnya tu jawapan tu ada dalam subconscious mind kita. And dalam keadaan kita tenang, okey, kita tanya soalan tu berkali-kali. Dan insya-Allah pada dalam masa yang terdekat, kita akan terdetik dalam bentuk ilham. Okey, bagaimana? Apa jawapan? So minda separa sedar ni, apa sahaja yang kita tanamkan dalam minda separa sedar,
dia akan cuba dapatkan jawapan kepada persoalan tu. Barulah saya tahu sebenarnya nak mencari ilham ni bukanlah sesuatu yang misterius. Untuk mengenal diri bukan sesuatu yang misterius, tapi kena ada teknik dan cara yang betul. Baiklah Coach, kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang mencari keyakinan diri dan memotivasikan diri seorang usahawan itu selepas ini di Bisnes Alternatif. Jangan ke mana-mana, kita bersama dengan Coach Rosie. Anda masih lagi menyaksikan Bisnes Alternatif. Hari ini kita bercakap tentang mentransformasi minda dan membina keyakinan utuh dalam diri usahawan bersama dengan Coach Rosie Saari. Okey Coach, tadi kita bercakap tentang kenapa seringkali mereka ni seringkali sukar untuk membina keyakinan diri dan apakah blok-blok yang menghalang mereka dari membina keyakinan diri, terutama sekali untuk menjadi seorang usahawan. Okey, sebenarnya apakah persediaan yang perlu seorang usahawan itu sediakan sebelum mereka menceburkan diri dalam bidang perniagaan, tak kira lah kecil ke ataupun besar? Okey, pada saya yang sangat penting untuk kita masuk ke dalam dunia perniagaan ataupun keusahawanan, apa yang perlu adalah kita sediakan diri kita dulu. Kerana kejayaan di luar datangnya daripada dalam dulu. Atau macam menurut bukan modal dulu Bukan. Sebab kadang-kadang ramai fikir modal dulu. Tak, sebenarnya diri dulu. Dalaman kita. Because menurut T. Harv Eker dalam bukunya The Secret of Millionaire Mind, ada satu konsep yang dinamakan inner creates outer. Maknanya dalaman kita akan menghasilkan luaran kita. So kita nak kejayaan tu pada luaran, dan kita kena betulkan dalaman kita. Dalaman apa yang kita perlu betulkan adalah kita punya mindset ataupun sistem kita berfikir kan. Mungkin sebelum kita berniaga, kita ada satu mindset yang sangat berbeza, totally berbeza, because kita tak masuk dalam persekitaran bisnes lagi. Tapi once kita masuk dalam persekitaran bisnes, kita akan ada satu mindset yang berbeza. Jadi yang saya cadangkan untuk usahawan ataupun businessman yang adalah seelok-eloknya untuk mindset dia supaya sama dan sejurus kepada bisnes, supaya dia masukkan diri di dalam kelompok orang yang melakukan bisnes atau persatuan seperti Dewan Perdagangan Islam Malaysia ataupun Dewan Perdagangan Melayu Malaysia. Sebab bila dia masuk dalam persekitaran tu, secara automatik mindset dia akan set tune kepada bisnes, because dalam persatuan tu akan ada ramai orang-orang yang like-minded, maknanya pemikiran yang sama. Bermakna untuk kita mengubah persepsi serta mindset kita ini, kita perlu bergaul dengan orang yang kita nak jadi seperti orang itu. Betul. Fake it till you make it kan? Fake it till you make it. Saya suka quote tu sebenarnya. Okey. Alright. Jadi kadang-kadang ada masa kan energi seperti ini, kadang-kadang ada masa dia turun naiknya. Saya tak, let's be honest kan, kita bercakap tadi reality, kita tak selamanya berjadi positif 24 jam. Ada masa kita down. Jadi bagaimana kita nak sentiasa mengekalkan momentum yang sentiasa positif ini, terutama nak bawa ke tempat kerja dan juga terutama bila kita menceburkan ini dalam bidang perniagaan ini. Okey, bila kita bercerita tentang konsep energi, sebenarnya adalah normal untuk semua orang. Ada masanya dia ada energi yang sangat tinggi, ada masa ni energi yang sangat rendah. Energi ini kita boleh kaitkan dengan konsep kita kereta. Sebelum kereta kita bergerak, kita kena isi minyak. So isi minyak tu seolah-olah kita memberikan satu energi. Selepas kita isi minyak, kereta itu akan berjalan and dia mengekalkan momentum. And akan tiba satu point yang mana minyak tu dah habis. Maknanya energi dia turun. So pada masa energi turun, dia kena macam mana cara dia nak top up ataupun tambah balik energi tu. Dan pada saya terlalu banyak cara sebagai seorang usahawan ataupun businessman. Salah satu caranya seperti saya mention tadi adalah menceburkan diri dalam satu kelompok yang mempunyai pemikiran yang sama, minat yang sama. Bila kita, energi ni satu konsep, sesuatu yang boleh diserap dan disebarkan. Sebagai contoh, bila energi kita sedikit low ataupun dalam keadaan kita down, energi kita low, so kita masuk ke dalam kelompok tu, and energi orang-orang lain yang berada dalam club tu, dalam that association, energi dia orang yang positif tu akan diserap, kita akan serap energi itu. So maknanya kita akan seumpamanya macam recharge energi kita. Bagaimana untuk kita memperolehi keyakinan serta karisma peniaga yang tengok memang boleh dipercayai ni, boleh terus nak macam seal deal dengan peniaga tersebut, dengan usahawan tersebut. Tahu tak apa itu karisma?
Sebenarnya adalah sikit-sikit kadang-kadang saya rasa, tapi saya tak, definisinya sebenar-benarnya saya tak tahu lagi. Okey, saya cerita sikit. Okey. Confident dan karisma ni berkait rapat. Okey, karisma ni bila kita masuk ke dalam, sebagai contoh, pernah tak kita masuk dalam satu bilik mesyuarat, bila ada seorang tu bercakap and yang lain semua macam seolah-olah macam macam tu. So dia macam ada something yang tidak boleh dicakap, kita tak boleh translate dalam kata-kata. Dia ada something yang charm ataupun charming, something, satu aura yang bagus. Tapi pada saya, confident dan karisma ni sangat berkait rapat. Bila kita ada confident diri yang tinggi, secara automatik karisma kita pun, kita akan nampak karisma. Lagi satu, confident dan competence. Sangat berkait rapat juga. Pada saya, dengan adanya kedua-dua ni akan melengkapkan diri seorang usahawan. Maknanya, confident adalah keyakinan, manakala competence adalah kemahiran ataupun ilmu dalam bidang yang dia ceburi itu. So maknanya, kalau setakat kita confident saja tapi kita tak ada ilmu yang lengkap tentang bidang yang kita ceburi itu, dia tak cukup komplit, tak cukup power, tak akan menjadikan kita seorang yang berkarisma. Seorang yang berkarisma ni bila dia bercakap, dia punya perkataan tu seolah-olah keluar, mengalir. Ilmu tu yang dalam minda tu dituturkan dalam perkataan secara jelas, secara sangat precise, and cara dia bercakap tu sangat-sangat tenang. Tenang. So keyakinan tu terpancar daripada ketenangan, cara bercakap, the way kita bercakap lah. Bermakna confidence dan karisma, confidence dan competence ni bergerak seiring, ya? Perlu bergerak seiring. Yeah. Baiklah, bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana membina keyakinan diri serta confidence terutama sekali pada usahawan, bolehlah menghubungi secara terus kepada Coach Rosie, betul? Ya, betul. Terima kasih banyak Coach Rosie. Sama-sama. Baiklah, saudara, itu saja masa kita ada di Bisnes Alternatif. Sebelum saya berkata, kita lihat dahulu kod ini.